Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim wassalatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya wassalihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina syukurillah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini Allah izinkan kita sekali lagi untuk berada di dalam taman-taman syurga di dunia. Majlis perjuangan di jalan Allah. Kita sekarang ini sedang berjuang di jalan Allah ni. Karena kata Nabi, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan semata-mata untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada di jalan Allah sehinggalah dia kembali ke rumahnya. Kita belum balik lagi. Maknanya sekarang ni sedang berjuang jalan Allah ni. Kalau kita padam, syahid. Kalau belum sempat balik ya. Itu Nabi ngabur ni, bukan Ibrahim ngabur ni. Ya. Kita ni dikira sebagai dalam perjuangan di jalan Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan, bila ada majlis ilmu, tak kira siapa yang mengendalikannya, kena kita hadir dengan doa. Bila kita hadir dalam majlis ilmu, kita dikira dalam perjuangan di jalan Allah. Kalau kita padam macam tu kan, stroke kan, tiba tangga kan, tiba dikiang kan, mati kita tu, syahid. Orang syahid di antara mereka yang dapat masuk syurga tanpa hisab. Siapa tanda angkat tangan? Tak, kita nak masuk syurga tanpa hisab.
Di antaranya ialah orang syahid. 7 golongan manusia masuk syurga tanpa hisab. Yang pertama Rasul-Rasul, tak ada. Yang kedua Nabi-Nabi, ya dah. Tak ada. Nama siapa tak cik. Nak kita. Yang ketiga para sahabat, tak ada juga. Yang empat wali-wali, ni kemah, wali belakang. Ramai, wali belakang. Tapi wali-wali tak pakai, itu wali-wali nikah. Yang nak pakai itu wali Allah. Yang kelima, orang-orang yang mati syahid. Kuat masuk syurga tanpa hisab. Yang keenam, orang yang sangat sabar. Wa basyiris sabirin, orang-orang yang sangat sabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat dikira berapa banyaknya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Itu 7 golongan manusia masuk syurga tanpa hisab. Termasuk syahid. Jadi mudah-mudahan kita hadir dalam majlis ilmu. Kalau padam kita dalam itu, syahid itu. Ya. Betul, kita sentiasa nak berada di majlis ilmu. Tapi biar ilmu itu ilmu yang memberi manfaat. Baik tuan-tuan, panjang nama kalimahnya, namun tak cerita tentang tajuk. Malam ini saya diperintahkan oleh penguasa masjid ni untuk bercerita tentang puasa. Malam ini kita cerita tentang puasa. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan hingga akhir ayat. Cakap Melayunya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa di bulan Ramadan seperti mana diwajibkan kepada mereka-mereka yang sebelum kamu. Sebelum kita ni, umat-umat dulu pun diwajib puasa juga. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa ni Allah datangkan tiap-tiap tahun. Setahun sekali. Sebulan lalu full time. Full time tu. Sebulan tu, setahun sebulan. Nak melatih kita ni supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa nak jadi orang takwa? Siapa tak ada takwa kita kan? Kerana orang bertakwa sahaja yang dapat jaminan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Tanpa takwa, tak ada jaminan. Boleh jadi selamat, boleh jadi tak selamat. Dan selamat mesti jadi orang-orang bertakwa. Dan Ramadan memang melatih kita menjadi orang-orang bertakwa. Bila bertakwa, barulah dia selamat di dunia dan juga di akhirat. Di dunia pun Allah jamin. Wallahu waliyul muttaqin, kata Allah. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Di akhirat Allah jamin juga. Innal muttaqina fi maqamin amin, fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang takwa itu sentiasa berada di makam yang selamat, kedudukan yang selamat, pangkat yang selamat, darjat yang selamat. Di mana selamatnya? Di dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Ada air pancut juga loh. Jadi sebab kita nak, kalau boleh jadi orang yang takwa. Jangan kau orang bertakwa. Mesti menjadikan diri kita tu orang bertakwa. Di antaranya kita menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan, memang kalau kita ikut peraturan-peraturan, saranan-saranan, aktiviti-aktiviti yang Allah sarankan bulan Ramadan, memang dia boleh layak, mampu untuk melatih kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ikut betul-betul, latihan-latihan yang Allah datangkan bulan Ramadan, memang kita akan menjadi orang yang bertakwa. Tapi kena ikut betul-betul lah. Cuma masalahnya tuan-tuan, kita ni tiap-tiap tahun setahun dilatih menjadi orang yang takwa. Tapi sekarang ini saya lah, saya tahu belum lagi menjadi orang takwa. Padahal dah beberapa kali dah kita dilatih Allah menjadi orang takwa. Saya sekarang ni dah umur telah masihnya 82. Maknanya dah 67 kali dilatih. Tolak 15 tahun zaman huru-hara.
67 kali dilatih setiap tahun menjadi orang yang bertakwa. Setahun sebulan. Tapi belum juga jadi orang takwa. Kenapa? Why are you still not being takwa? Apa sebab? Mesti ada sebab. Mesti ada salah. Mesti ada silap. Kerana Allah kata la'allakum tattaqun. Tapi mengapa kita belum jadi orang yang takwa? Kalau kita betul-betul ikut latihan-latihan yang Allah datangkan di bulan Ramadan, garanti kita akan menjadi orang bertakwa. Bila bertakwa baru dijamin dan di dunia di akhirat. Di antara latihan-latihan yang Allah datang di bulan Ramadan adalah semayang. Ada satu semayang hanya ada di bulan Ramadan saja. Bulan lain tak ada. Bulan ini lagi. Lepas Ramadan tak ada lagi. Apa semayang? Tarawih. Banyak tu tuan-tuan dan puan. Semalam 20 rakaat. Semalam 20 rakaat. Sebulan berapa rakaat? Memang. Tidak kata kira 20 kali 30. Berapa? 300 ekor itu. Kata kira makanya. 600 rakaat sebulan. Kalau kita betul-betul pasti akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kerana orang yang sembahyang tu Allah janji apa? Apa Allah janji bagi orang-orang yang sembahyang? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Orang yang sembahyang tak ada lagi buat benda keji, tak ada buat benda yang munkar. Tapi ada dah orang sembahyang juga, maksiat buat juga ada dah. Mas pisang kira. Ini sampai kita sudah duduk. Kita bawa balik belakang. Bab sembahyang. Selain daripada itu, Ramadan latih kita supaya banyak baca Quran. Ya ke tak? Ada nak tahu Quran? Ada. Bila kita baca Quran banyak-banyak, baru kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Kerana semua ajaran Islam itu terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Sebab itu tuan-tuan, bila baca Quran, jangan baca teksnya je. Baca juga maknanya. Baru kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Bila kita tahu makna, kita akan amalkan. Kita baca, kita akan jumpa ayat. Surah Ali Imran ayat 45. Apa Allah? Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Ali Imran ayat 45. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Allah gunakan kalimah lan. Falan yuqbala min. Sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Lan terjun lil abad, sampai bila-bila, tak ada harapan. Tak ada terima. Wa fil akhirati minal khasirin. Dan akhirat besok orang tu tergolong dalam golongan orang yang rugi. Orang rugi ke mana? Mana? Neraka. Itu orang yang rugi. Tanda rugi kena ikut Islam. Jadi kita amalkan Islam, itu cara Islam tu. Semua nak ikut Islam. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, nikah kahwin cara Islam, kenduri cara Islam. Lagi apa? Ekonomi cara Islam, pergaulan cara Islam, pendidikan cara Islam. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Kalau tidak, Tuhan tak terima. Kalau tidak, tak terima di Tuhan. Kena ikut cara Islam. Bila kita ikut cara Islam, semua merupakan ibadah kepada Allah SWT. Mayang jadi ibadah, puasa jadi ibadah, haji jadi ibadah, umrah jadi ibadah, kenduri kenara jadi ibadah. Bila banyak ibadah, terkumpullah pahala-pahala. Bila banyak pahala macam tadi Imam dah baca. Apa bacanya? Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi hishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Itu faedah baca Quran tu. Bila kita baca Quran tu, kita tahu mana, kita akan amalkan Al-Quran. Apa saja kita buat ikut cara Islam, kerana kita baca Quran. Kita laju dulu ya. Sekarang kita balik Quran.
Selain daripada itu, latihan bulan Ramadan apa? Allah latih kita banyak berzikir. Ya ke dah? Banyak zikir-zikir bulan Ramadan. Dia tarawih, dia banyak zikirnya. Ya? Subhanal malikil ma'ud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamut wa la yafutu abada, Subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Itu kita sambung amal apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sambung lagi. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Empat kalimah ni tuan-tuan dan puan-puan, kata Nabi apa? Apa kata Nabi empat kalimah ni? Ringan di bibir, senang nyebutnya, tapi berat pada timbangannya. Esok di akhirat ditimbang berat no. Bila berat pahalanya, kemana dia? Syurga ada. Kita malam sebut tu Subhanallah walhamdulillah. Bukan disebut tu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita malam orang yang banyak zikir, apa janji Allah Taala? Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah olehmu bahawa dengan banyak berzikir dengan Allah Taala itu akan menjadikan jiwa-jiwanya tenang. Jiwa tenang, itu banyak fikir. Di antara lain di bulan Ramadan, apa latihan yang Allah datangkan? Dilatih kita menjadi orang yang sabar. Sabar tak ada makan, sabar tak ada minum, sabar tak ada jima dengan isteri, sabar bila bila diajak orang bertumbuk dia tak nak, dia kata ini soal sebenarnya aku ni puasa. Tak gaduh. Sabar dia. Orang sabar, tapi kemudian Allah tadi saya dapat bacakan ayat Quran apa? Dapat pahala yang tak terhingga banyak. Ciri orang takwa lah gitu. Bila dia sabar. Sabar itu separuh dari iman. Dan Allah berserta dengan orang sabar ada. Inna Allaha ma'as sabirin ada. Allah bersama-sama dengan orang-orang sabar. Jadi dapat menjadi orang sabar. Itu dia ada ciri orang takwa lagi. Itu zikir tadi. Banyak zikir. Allah kata apa? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan banyak berzikir, menyebut nama Allah itu akan menjadikan jiwa-jiwa tenang. Sabar dia. Qanaah dia. Pada dengan apa yang ada. Syukur dia kepada Allah. Menyerah diri dia kepada Allah Ta'ala. Tak dikomplain Allah Ta'ala. Jadi tenang jiwanya. Jadi orang yang sudah puasa itu dia akan tenang jiwanya. Itu di antara latihan-latihan yang Allah datangkan dalam Ramadan. Selain itu dilatih kita banyak bersedekah. Ya ke tak? Tak banyak tak? Mana datang pasal masjid ni? Ada tak? List datang setiap bulan ada tak? Banyak sedekah. Bila kita banyak sedekah, jadilah kita orang yang pemurah. Orang pemurah apa yang kata Nabi? As-sakhiyu, orang yang pemurah. Qaribun minallah, dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Manusia suka kawan dengan orang yang orang pemurah ni. Qaribun minal jannah, dekat dengan syurga. Bila dekat dengan syurga, jauh dengan apa? Jauh dari neraka. Wa ba'idun minan nar. Orang yang pemurah dekat dengan Allah, artinya dekat dengan rahmat Allah. Dekat dengan manusia. Manusia suka berkawan dengan orang pemurah. Senang masuk syurga, dekat dengan syurga. Dan jauh daripada neraka. Lawannya, lawan pemurah apa? Lawan pemurah apa? Bakhil, kedekut, tak kajirin. Lagi apa? Apa? Akal, lagi apa? Tak hidung, masin. Lagi apa? Cikir, pandai. Cikir, tak tahu apa cikir tanya. Ya, kita tahu apa benda cikir. Sebut betul, cikir. Imalah nak betul. Jangan cika, tak betul. Cika, tak betul. Ciki, tak betul. Ciku, tak betul. Yang betul, cikir. Imalah nak betul. Tahu imalah? Tak tahu imalah? Baca Quran cara sengit tu. Wadduha wal laili idza saja cikir. Apa dia bunyi? Orang yang cikir, apa kata Nabi?
Wal bakhilu ba'idun min Allah, jauh dari rahmat Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Dan saya pernah kawan orang berikut. Orang bakhil. Ba'idun minal jannah, jauh dari syurga. Bila jauh dari syurga, qaribun minan nas, dekat dengan neraka. Itu orang bakhil, lawan pemurah tadi. Itu di antaranya. Kemudian tuan-tuan dan puan, di bulan Ramadan ada satu malam yang tak ada di bulan-bulan lain. Apa dia? Apa dia? Lailatul Qadar. Jangan buat malam Lailatul Qadar, tak betul. Kalau malam Lailatul Qadar yang banyak malam tu. Malam tu Lailatul tu malam. Malam tu dah malam Qadar. Banyak dah. Lailatul Qadar berapa malam? Imam. Berapa malam? How many nights are there? Only one. Satu aja. Jadi sebut Lailatul Qadar ataupun malam Qadar. Kalau sebut malam yang sebut Lailatul lagi kan. Baru betul. Tapi kadang-kadang kitab pun tak betul. Kitab ada tulis malam Lailatul Qadar. Itu orang dulu mengarangnya. Tapi dari segi bahasa, ini cikgu bahasa tau. Cikgu bahasa Malaysia. Jadi Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Bila itu rahsia Allah Ta'ala. Tidak akan betul-betul dapat tiap malam. Bermula daripada 1 Ramadan tu, malam 1 Ramadan tu sampai habis. Tiap malam, bangun tengah malam. Beribadat. Itu Lailatul Qadar. Baik. Itu di antaranya fadilat-fadilat yang menjadi bikin orang takwa. Ya, tapi apa saya tak jadi takwa lagi? Kenapa belum juga kita ni jadi orang bertakwa? Tuan-tuan udahlah, saya belum lagi. Kenapa? Udah 82 tahun tak jadi orang takwa. There must be something wrong. Kadang-kadang semayang kita tak betul. Sebab itu kalau kita semayang, kita tercegah daripada perbuatan fahsyai dan munkar, ya kita. Jadi dah Allah khabar. Inna salata tanha 'anil fahsyai wal munkar. Ya kita. Sesungguhnya semayang itu mencegah seseorang daripada perbuatan fahsyai dan munkar. Kadang-kadang tak betul semayangnya. Bukan tuan-tuan lah. Dia tak sedar, dia tak betul. Semayang tu bukan kata rukun. Rukun semayang 13 perkara ada tak? Kadang-kadang rukun tak betul. Rukun qauli pun tak betul kadang-kadang tu. Rukun qauli ada 5. Nanti kita akan baca, kita akan belajar apa itu insyaAllah dalam kitab Hidayatul Salikin nanti ya. Rukun qauli ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca Al-Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat membaca salawat ke Nabi. Yang kelima salam. 5 rukun qauli itu. Yang ini pun dalam takbir. Takbir ihram banyak ada juga yang salah. Allahu Akbar. Punya. Betulnya ada kaf di antara. Ak. Lu amin. Ak. Hamas. Allahu Akbar. Ingat Akbar itu kalau ini Allahu Akbar. Berapa orang yang salah sebut? Allahu Akbar. Ini ek ni. Fatihah lagi banyak salah. Fatihahnya. Kadang-kadang baca bismillah salah. Patutnya lam tadi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baca bismillah. Mila tu nama orang. Bismillahirrahmanirrahim. Mila tu nama orang. Ada orang nama Mila? Ada orang nama Jamila? Kamila? Hanya Kamila tu aja. Nak sebut betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Him tu mat harif disukun. Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Kena sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Paling komannya 2 harakat. Yang salahnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Him aja. Tak betul. Itu 1 harakat yang tak betul. Ada orang macam itu main Zuhur. Tak berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu tak sah. Tak sah Fatihah, tak sah dan rukun, tak sah rukun, tak sah semayang, tak sah semayang macam orang tak semayang. Apa faham? Itu sebab tuan-tuan dan perempuan bila ada ustaz-ustaz ngajar bab semayang, jangan tuang. Dengar betul. Kadang-kadang kita melakukan yang tak betul tu, kita tak sedar. Itu rukun qauli. Banyak lagi.
tahiyat akhir. Nanti akan kita baca insyaAllah. Kita datang ya. Tahiyat akhir. Apa kami yang salah baca? Pada itu rukun tu. Nah, patutnya at-tahiyyah bukan at-tahiyyah. Ada satu letak ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Thayyibatu lillah satu ta. Kena sebut betul. Yang ini lagi banyak salah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu betul. Yang salah apa? Assalamualaikum. Kau macam dalil. Salah tu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salah tu. Bukan kau lihat kau. Kau lihat kau je. Kau tu pendek je. Yang tu apa? Assalamualaikum ay. Kau tu terus satu ay. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang tu. Tapi bapak kami orang salah. Masa dia ngajar, masa dia belajar, masa sekolah tu, ustaz ngajar orang itu Assalamualaikum, dia ikut Assalamualaikum. Terus ayyuhan nabi ikut ni. Lepas tu lupa ustaz menyambungnya, atau ustaz terus lupa. Sudah dia membaca Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Kau tu dua harakat. Tak betul? Dia pendek je. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu rukun qauli, rukun fi'li, perbuatan. Ya, 4 tempat mesti tumanina. Itu ada kita mengatakan rukun sembahyang tu 17, bukan 13. 4 tempat tu. Yang pertama rukun, yang kedua iktidal, yang ketiga sujud, yang keempat duduk antara dua sujud. Mesti ada tumanina. Apa itu tumanina? Berhenti sebentar. Semua anggota berhenti. Dia yang boleh bergerak betul-betul berapa kali geraknya? 2 gerak saja, jangan lebih. 2 gerak aja yang boleh gerak betul-betul. Lebih itu batal, ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Ali saya tak tahu. Kalau nak tahu mazhab lain tanya Imam, dia banyak berkawan dengan orang mazhab lain ya. Yang saya tahu, yang saya belajar, dua gerak aja berturut-turut. Yang ramainya lebih dari 2 gerak. Di antara rukuk, saya buat rukuk ya. Ini rukuk. Berapa kali orang salah rukuk ni? Ya. Contoh ni. Tengok betul. Dia bukan cantik ni, saja tengok aja ya. Kena tahu apa pun. Tengok. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Berapa gerak tu? Ada tunjuk tu. Berapa gerak tu? Sekali. 1, 2. Ada spring kata. Siapa yang jawab ada spring? Dia jawab. Ada orang jawab ada spring. Kau dah 3 gerak tu tu. 1, 2, 3. Kenapa 3? Patutnya 2 gerak aja. 1, 2, ya. Jangan gerak lagi. Faham ke saya cakap ni? Ada tak orang buat apa tu? Ada. Tapi dia pasang CCTV tengok. Pasang CCTV tengok. Yang buat apa tu? Batal semayangnya, semayang batal rukuk, batal lah. Rukun tak betul. Dia batal rukuk, batal semayang. Dia batal semayang macam orang tak semayang. Ini tidak lagi banyak. Sami Allahu liman hamidah. Berapa gerak tu? Kan? Tengok. 1, 2, 3, 4. Batal ke tak? Ada belakangan. Anybody has got any protest? Syekh, ada protes? No protest. Tunggu tu Tunggu no protest. Ya, berapa ramai apa tu? Ramai tu. Sami Allah liman hamidah. Laju benar, pasal laju benar jadi apa tu? Patutnya slow je, rukuk slow ya. Allahu Akbar. 1 gerak je. Jangan 1,
dua, udah. Ingat, satu, dua, nengok. Tapi lagi kalau subhanallah, itu lagi dua, lagi dah. Ini tidak boleh juga. Sami Allah liman hamidah. Itu lagi tu. Apa bukan goyang? Itu sebab ada mazhab yang dia tak diangkat. Ada jenis mazhab tu. Saya tak tahu mazhabnya. Sami Allah liman hamidah. Jadi tak ada betul. Tapi tak dapat pahala angkat tangan tu. Tidak akan dapat angkat tangan apa pahala kan? Nak pahala tak? Nak pahala. Kena angkat tangan betul. Turun balik. Hukumnya sunat. Apa hukumnya sunat tuan-tuan? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, kedudukannya elok buat. Sunat elok. Nak elok tak? Tokar nak elok, baju nak elok, makanan nak elok, rumah nak elok, mayang anak lenak dia, duit juga. Ini di antara perkara-perkara yang dia tak sedar membatalkan mayang. Sebab itu dia duduk boleh. Sebab itu sembahyang itu tidak mencegah dia daripada perbuatan fahsyat dan munkar. Dia sembahyang juga, nombor ekor ambil juga. Sembahyang juga, judi juga. Sembahyang juga, nari juga. Sembahyang juga, ngumpat juga. Pasal dia tidak tercegah daripada perbuatan fahsyat dan munkar. Padahal Allah ada janji orang sembahyang tidak lagi melakukan maksiat. Tapi dibuat juga kenapa? Kalau sembahyang tak betul. Itu cerita sembahyang apa tu? Baik, last sekali. Udah sembahyang, udah banyak zikir, banyak selawat. Banyak tak selawat? Di bulan Ramadan banyak selawat tak? Banyak. Setiap 2 rakaat selawat tu bertawih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang dah pun jawab. Sallallahu sallam alaihi. Dari 4 rakaat tu, 3 kali selawat tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua tu, Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang kedua kali, itu lagi sekali. Allahumma salli ala Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. 3 kali. Tuan-tuan dan puan, kalau sekali ada kita selawat, Allah balas berapa kali? Berapa kali? 10. Kalau 3 kali? 30. Bayang tu. Setiap malam 30 hari. Itu selawat yang itu dia berkatnya lain. 4 kali tu. Berapa kata kali Allah balas selawat kita ni. Jadi banyak ada pahala. Bila banyak pahala, berat ketimbangan amal kita nanti dapat keredaan Allah Ta'ala ya. Okey, last kali. Di bulan Ramadan malam ada satu malam dipanggil Lailatul Qadar. Ini kita nak cerita tentang Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar, barang siapa bertembung dengan malam itu, dia dapat pahala berapa pahala? 1000 bulan. Lailatul Qadar khairum min alf syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Berapa tahun? Tak cukup. Sebenarnya 83 per bulan 3 tak habis. Tak salah bulan 3 ya. Ambil bulan 83 tahun cukup lah. Kalau tahun ni dapat 83 tahun, tahun depan dapat lagi, dapat lagi, yang dulu dapat juga macam. Kalau kena 10 tahun berapa? 830 tahun. Pahalanya. Umur kita 80, tak ada. Saya dah 80 dah. Okay, banyak itu. Malam Qadar itu tuan-tuan dan puan-puan, datang malaikat Jibril bersama dengan malaikat-malaikat yang lain, membawa 4 panji-panji. Macam kitab ni, 4 panji-panji di bawahnya. Tahu panji-panji? Apa panji-panji? Bendera. Ya Allah, tak tahu panji-panji. Bendera. Satu dicacak di Masjidil Haram. Di mana? Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Satu lagi dicacaknya Masjidil Nabawi. Di mana? Madinah. Satu lagi dicacaknya di Masjidil Aqsa. Di mana? Palestin. Lagi satu dicacaknya di Masjid Tursina. Mana Tursina? Di Mesir. Tempat Nabi Musa pun menajak kepada Allah Ta'ala. Sudah bunyi dah.
Nah, itu malam tu. Sekali lagi ya, cerita kalau cakap dulu. Malam itu sudah cacat tu, semua malaikat-malaikat akan bertebaran seluruh dunia. Seluruh dunia, pergi rumah-rumah mana orang beriman, rumah saya, rumah tuan-tuan, rumah perempuan sana, semua pergi. Dia masuk rumah tu. Ini cerita kitab ni, baca kitab namanya Syarul Salikin. Betul. Dia dah tidak rumah tu. Nah, malang lah kalau dia masih tu tengah mabuk kan, tengah tengok pornografi kan, tengah ngumpat kan, malam je. Tapi kalau dia sekurang-kurangnya tak ada buat dosa lah, sekurang-kurangnya dia tidur, tak ada buat dosa. Dia masuk rumah tu, bagi salam. Dah bagi salam jabat tangan tu. Jangan bayangkan tangan hitam tu dapat pahala seolah-olah berjabat tangan dengan mereka. Nah, tu kinayah hati sindiran. Dapat pahala tu. Dia akan doakan kita. Doa yang selalu kita baca tu lah. Tadi imam baca doa itu dia. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, kamu adalah pengampun yang maha mulia. Kamu suka mengampunkan dosa hamba-hamba kamu, maka ampunkanlah dosa kami. Itu doa dah. Bila malaikat doa, makbul ke dah? Mustajab dia kata itu dia kabul Allah Ta'ala. Itu yang terkeran. Sampai pagi. Selamatnya. Sampai pagi. Betul? Baru dia apa? Cuma malaikat itu tak masuk dalam rumah yang ada 4 perkara. 4 perkara dia tak masuk. Yang pertama, kalau ada dalam rumah tu orang bela babi atau anjing, tak masuk. Tak ada pun mana ada orang Islam bela babi bela anjing. Tapi gambar babi ada tak? Gambar anjing ada tak? Jangan ada. Tabung juga. Dan tabung duit di sini tu ada tak? Gambar babi? Jangan buang tu, pecah kan. Yang pertama. Kalau di luar tak apa, dalam rumah tu. Yang kedua, kalau ada dalam rumah tu orang yang mabuk kerana arak. Dia nyimpan arak dalam rumahnya. Ya ada betul. Saya pernah pergi satu rumah betul. Depan rumah tu ada macam minibar. Tahu minibar? Macam orang arak ada belakang tu. Yang betul tak masuk dia. Yang ketiga, kalau ada dalam rumah tu orang menyimpan anak patung. Patung tau? Bukan patung mainan budak-budak, tak apa. Ini patung yang dimuliakan. Dia baru lepas menang sepak takraw, dapat piala. Piala tu bentuk patung. Gambar tengah nyepak bola sepak takraw tu. Balik rumah letak patung tu dalam lari. Bila orang masuk rumah tu, itu patung itu tak boleh tu. Dia tunjuk, ini aku menang sepak takraw tu. Aku menang bola sepak tu. Aku menang kilauan emas tu. Tahu kilauan emas? Orang tu yang nyanyi. Dapat nombor 1. Dapat gambar patung. Tak masuk dia. Yang keempat, kalau ada dalam rumah tu orang yang dalam keadaan junub yang haram. Ada masuk orang haram. Kerana zina ke, kerana mengeluarkan mani dengan tangan dan sebagainya, haram. Dia tak masuk dia. Tapi yang tak masuk tu malaikat apa tuan-tuan? Yang tak masuk tu malaikat apa? Malaikat rahmat. Ada satu malaikat tak pedulinya apa yang dalam rumah tangan dia masuk lah. Malaikat apa? Malaikat maut. Malaikat maut dia tak kira ya. Alright. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya, kalau kita ikut betul-betul latihan-latihan di bulan Ramadan tu, kita pasti akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Pasti. Kalau ikut betul-betul. Yang tak jadi dia pasal kita tak ikut. Banyak salah. Di antaranya banyak salah tu tak semayang. Bacaan kena betul, gerak-gerik kena betul. Supaya kita betul-betul semayang. Bila tercegah perbuatan fahsyat muka, itu orang takwa lah tu. Orang takwa tak ada buat dosa. Tak ada menyebabkan orang lain berasa marah dan sebagainya. Itu orang takwa. Jadi kalau kita ikut betul-betul, kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Bila bertakwa, itulah kemenangan bagi kita. Jadi kemenangan kalau kita menjadi orang takwa. Kerana orang bertakwa saja yang layak dimasukkan syurga. Allah jamin orang takwa tu. Tadi dah saya bacakan, wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang yang takwa. No takwa, no selamat. Tak ada takwa, tak ada keselamatan. Tidak selamat, tidak takwa.
Nak takwa kena ikut buat betul. Ibadah kita nak betul. Baru jadi orang yang takwa ya. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, kita patutnya seronok dengan kedatangan Ramadan. Penutupnya. Ya. Seronok dengan kedatangan Ramadan. Ceria. Tahu ceria? Looking forward towards the coming of Ramadan. Jangan monyok aja. Puasa datang, puasa ni gampang ni, puasa ni. Jangan begitu. Kena seronok dengan kedatangan Ramadan. Gembira. Ceria. Seronok macam mana? Macam orang menunggu kedatangan tunang je lah. Ya, tunggu kedatangan tunang. Janji pukul 10, pukul apa yang nunggunya? Pukul 8 dah nunggu, nampak? Itu terima lah. Janji pukul 10, pukul 8 dah nunggu. Terjengok. Oh, tu dia apa kau cakap apa? Rupanya bukannya. Bukan macam orang Amoy yang punya ya. Macam itulah patutnya menunggu kedatangan bulan Ramadan. Macam kita menunggu tunang. Bukan macam menunggu isteri. Kalau menunggu isteri, janji pukul 10 apa datang? Apa datang? Pukul 2 apa datang? Alright, sekian dulu. Panjang cerita ni. Tapi orang yang dah cukup masa, kamu maaf pada belakang. Bila nak putih ni ya. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.